إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وبعد. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kuliah yang lepas kita berbicara dalam siri amalan-amalan yang membawa kita ke syurga, iaitu bersahabat menjadi sebab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Setiap ulama ada menyentuh persoalan mengenai bersahabat dan bagaimana ingin bersahabat sehingga bawa ke syurga. Dan apa yang saya sebut dalam kuliah saya yang lepas disaring daripada kitab Adabud Dunya wad Din karya Imam Al-Mawardi. Begitu juga dengan beberapa petikan daripada kitab Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah. Pagi ini pula masih lagi terus berbicara mengenai amalan-amalan yang membawa kita ke syurga. Namun pada pagi ini bicara saya hanya terfokus pada satu perkara sahaja, iaitu istiqamah. Kalau kita sebut perkataan istiqamah, maka perkataan istiqamah itu sering digambarkan oleh ustaz-ustaz, tutup guru yang berceramah pada tuan-tuan bahawa istiqamah membawa maksud suatu perkara tertentu yang dilakukan oleh seseorang secara berterusan. Maka itu dipanggil dengan istiqamah. Misalnya seseorang itu baca Yasin pada malam Jumaat, dan dia terus baca Yasin pada malam Jumaat sampai dia mati, maka baca Yasinnya itu dipanggil istiqamah. Dia berpuasa sunat pada hari Isnin atau hari Khamis, dan dia terus berbuat begitu sampailah dia mati, maka dia dipanggil istiqamah. Bagi orang yang berbuat sedemikian, memang banyak hadis-hadis Nabi yang menyokong perbuatan seperti itu. Misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, kata Nabi, "Idza aradallahu li'abdin khaira ista'malahu." Qila wa kaifa ista'malahu Allah? Qala yufikuhu bi'amalin hatta yuqbadu alaihi. Yang bermaksud, Allah Ta'ala apabila dia inginkan sesuatu kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pergunakan orang itu. Lantas sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dipergunakan seseorang itu? Jawab Nabi, Allah akan menjadikannya memilih sesuatu amalan, kemudian amalan itu dibuatnya sampai mati. Dan amalan yang dibuat dalam bentuk sedemikian dilakukan oleh beberapa sahabat dan mendapat pujian. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang di Quba, di mana menjadi suatu kelaziman orang di Quba, iaitu apabila mereka membuang air besar, mereka akan beristinja dan diikuti dengan membasuh tempat mereka itu membuang air tadi. Maka turunlah ayat Quran memuji sifat tersebut. Perkara yang sama juga berlaku kepada Bilal ibn Rabah. Apabila Bilal setiap kali dia batal air semayang, dia ambil wuduk dan dia solat wuduk, maka pada malam Isra Mi'raj itu, kata Nabi, aku terdengar tapak kaki kau di syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu salah satu daripada makna istiqamah yang sering tuan-tuan dengar.
Iaitu istiqamah pada makna yang saya sebut tadi, bermaksud istiqamah ialah melakukan satu-satu amalan, kemudian amalan itu diusahakan untuk lakukannya secara berterusan sampailah kita mati. Itu makna istiqamah yang sering tuan-tuan dengar daripada ustaz-ustaz yang ceramah dengan tuan-tuan. Tapi seperti biasa, saya ada makna lain. Tapi tidaklah bermaksud yang ustaz lain sebut tu salah, bukan. Ustaz lain sebut tu betul, yang saya nak sebut pun betul juga. Ada dua lah betul. Belum pada ni kita dengar satu je, pagi ni kita dengar makna yang kedua. Dan saya yakin sangat makna yang saya sebut dekat tuan-tuan ni betul. Dan saya yakin tuan-tuan pun akan setuju dengan saya. Tapi tunggulah pukul 7 suku nanti setujulah. Sekarang tak lagi. Nanti saya akan jelaskan pada tuan-tuan apa makna istiqamah yang kedua, yang saya namakan dia dengan istiqamah yang anjal ataupun istiqamah fleksibel, di mana kita juga berusaha untuk beristiqamah, tapi istiqamah yang kedua ini lebih mudah dilakukan berbanding dengan istiqamah yang pertama. Namun ianya tidak ada siapa salah, tidak ada siapa betul. Kedua-duanya betul. Sama seperti mana kita duduk dalam Islam, kita banyak mazhab. Kita ada Syafi'i, kita ada Maliki, kita ada Hambali, kita ada Hanafi. Tak boleh seseorang itu mengatakan mazhab-mazhab itu salah. Ianya semuanya adalah betul. Akhir-akhir ini tuan-tuan, ramai ustaz-ustaz dia buat package untuk mengajar anak-anak kita belajar sembahyang. Satu usaha yang harus dipujilah oleh ustaz-ustaz tersebut kerana inisiatif untuk mengajar anak-anak kita tadi sembahyang. Dan bukan anak-anak kita je ikut, yang dewasa seperti kita pun ikut. Cuma saya agak pelik sikit ialah di mana setiap ustaz itu dia menamakan package solatnya tadi dengan nama solat model Rasulullah. Dia kata begitu. Jadi bila saya tengok kursus solat model Rasulullah yang dibuat oleh Ustaz Zahazan, tak sama dengan Ustaz Zamihan Al-Ghari. Kemudian yang dibuat oleh Ustaz Zamihan Al-Ghari tidak sama dengan Ustaz Zahiruddin. Maka di sana ada 3 Nabi semayang. Tuan-tuan nak pilih apa? Saya nak pilih apa? Dan setiap ustaz yang bagi kursus tu, dia kata Pak Amba punya ni lah Pak Rasulullah. Jadi mari ustaz nombor 2 kata yang ni pun Rasulullah. Mari ustaz yang ketiga, yang ni pun Rasulullah. Jadi kalau tuan-tuan boleh terima ada 3 orang ustaz mendakwa bahawa sembahyang dia macam Rasulullah, maka tuan-tuan kena dengar jugalah ceramah saya pagi ni, makna istiqamah nombor 2. Di mana yang tuan-tuan duk dengar semua tu, itu makna biasa. Ini makna luar biasa. Jadi luar biasa ni tuan-tuan, mula-mula tu terkejut lah. Lepas tu dah lama-lama okey lah. Betul kan? Jadi saya tidak nak kata yang ustaz selalu duk sebut tu salah. Cuma saya nak sebut itu salah satu daripada makna istiqamah. Nanti sekejap lagi saya akan sebut makna istiqamah yang kedua. Jadi setidak-tidaknya tuan-tuan ada 2 pilihan dalam hidup ini. Sama ada tuan-tuan nak beristiqamah seperti mana yang dijelaskan oleh ustaz seperti biasa tu, boleh juga. Ataupun kalau tuan-tuan rasa dah boring dah dengan yang tu, ambillah yang saya pula. Begitu. Tapi jangan risau, kesemuanya adalah masuk syurga. Gitu je lah. Okey tuan-tuan, apabila saya mengatakan istiqamah itu ada makna kedua, saya melihat bahawa perkataan istiqamah itu diambil daripada perkataan qamah. Ya, qamah. Qamah ini tuan-tuan dalam bahasa Arab
jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, maksudnya berdiri. Maksudnya berdiri. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, orang Arab akan kata mana-mana fi'il, iaitu mana-mana perbuatan yang didahului oleh alif, sin dan ta. Alif, sin, ta. Maka fi'il itu bermaksud berusaha betusan ataupun berusaha bersungguh-sungguh. Misalnya kita kata kharaja, iaitu keluar. Kita pun tambah alif, sin, ta, jadi dia istakhraja. Jadi istakhraja dalam bahasa Arab bermaksud berusaha mencari gali minyak. Jadi orang gali minyak dalam bumi itu orang Arab panggil istikhrajun nafti. Berusaha mencari, patu gali, patu buat keluar. Nak beritahu benda tu payah. Maka sebab itu dia panggil istakhraja. Kalau dia kata kharaja, dia mudah. Nyok keluar tu. Pahala. Tapi istakhraja maksudnya benda tadi payah. Jadi berdasarkan kepada penjelasan itu, agama mengguna perkataan istiqamah, iaitu istaqamah. Jadi istaqamah pada saya daripada perkataan itu membawa maksud usaha untuk jadi orang baik. Usaha nak jadi orang baik. Bagaimana nak jadi orang baik itu terpulanglah kepada individu masing-masing, kerana kita mempunyai watak, keadaan, keperluan yang berbeza. Misalnya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi begini. Dan sebelum saya sebut hadis itu, saya ingin membawa tuan-tuan kepada Al-Quranul Karim yang menyebut perkataan qama. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quranul Karim, bila tuan-tuan tengok pasal solat, Allah Ta'ala guna qamatis solat, iaitu dirikan sembahyang. Kenapa Allah Ta'ala guna if'alis solat, buatlah sembahyang? Dia guna dirikan sembahyang. Kerana perkataan berdiri ini tuan-tuan dalam bahasa Arab membawa 3 makna. Ada 3 makna serentak wujud dalam perkataan berdiri itu. Pertama, berdiri bermaksud usaha untuk tegak. Berdiri ini maksudnya usaha untuk tegak. Yang kedua, berdiri memerlukan suatu perkara yang dipertahankan setelah ianya tegak. Dia tegak tu kita kena tahan dia supaya dia terus tegak. Itu berdiri. Yang ketiga, berdiri itu ianya lebih sukar berbanding dengan duduk. Maka sebab itulah apabila Allah suruh kita sembahyang, dia suruh kita sabar. Wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah kaum keluarga ataupun orang bawahan kamu itu solat, wastabir. Kenapa Allah bubuh ta pada wasbir? Boleh je dia sebut wasbir, tapi dia pergi bubuh ta kat situ, wastabir. Maksudnya, mu nak semayang ni, mu kena sabar. Kena sabar. Kalau mu tak sabar, mu jadi semayang orang munafik. Iaitu semayangnya malah. Berdiri, asalkan cukup syaratnya, rukunnya. Jadi itu menunjukkan bahawa perkataan berdiri adalah perkataan yang sukar untuk dilakukan. Tapi kena sabar untuk melakukannya.
Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bila dia guna perkataan qama ini, dia kata orang lelaki ni tuan-tuan, dia tidak jadi ra'isul usrah, dia bukan jadi ketua keluarga, dia jadi qiwamul usrah. Kenapa Quran guna qiwam, dia tak guna ra'is? Ra'is ini maksudnya ketua, qiwam maksudnya leadership, leader, menjadi pemimpin. Pemimpin ini tuan-tuan, dia bukan macam ketua. Ketua ni dia macam raja, disuruh dia tak buat. Pemimpin penat tuan-tuan. Maka sebab itu orang lelaki yang baik apabila dia memimpin keluarganya, dia akan terasa sangat penat tanggungjawab. Penat tuan-tuan. Misalnya cuba kita tengok Nabi pesan dekat kita pasal orang perempuan. Nabi kata apa? Istausu. Tengok, ada lagi perkataan alif sin ta. Ada lagi. Istausu bin nisa'i khairah. Fa innahunna khuliqna min dhal'il a'waj. Fa inna a'wajaha a'laha. Nabi kata, terus meneruslah kamu bersabar dalam menasihati orang perempuan. Kerana orang perempuan tu diperbuat daripada benda yang bengkok. Dia betul macam mana pun dia bengkok. Jadi kita sebagai orang lelaki, sama ada kita abang kepada adik perempuan, ayah kepada anak perempuan, suami kepada isteri, maka kita kena sabar dengan isteri kita ni sejak daripada kita kahwin sampai mati. Kita tak boleh nak kata kat bini kita, Elijah, mu aku beri peluang 5 tahun, tak berubah lagi, kira calak 3. Habis cerah lah kita ni. Kena sabar gitu. Dan orang perempuan ni tuan-tuan, kalau dia sebut 10 perkataan, dia maksudkan 2 je. 8 lagi tu dia sebut saja, dia tak maksudkan. Kalau kita ambil maksud semua perkataan orang perempuan, bercerah-berai rumah tangga. Saya bukanlah ustaz yang baik. Kalau tuan-tuan nak tahu, tanyalah bini saya kat rumah. Saya balik rumah tuan-tuan, lebih kurang macam tuan-tuan jugalah. Orang lelaki. Betul kan? Saya sampai kat rumah, saya ambil kain sarung, saya buka seluar, buka baju, tinggal kat tangga. Betul kan? Orang lelaki lah betul. Seleka baju dengan seluar dia macam ular sawa. Isteri saya, dia nak suruh saya ambil baju tu, letak dalam bakul kain kotor. Kalaulah isteri saya tu lelaki, dia akan kata ambil baju tu bubuh dalam bakul. Kalau dia lelaki, dia akan sebut 3 perkataan. Ambil baju, bubuh dalam bakul. Tapi isteri saya ni perempuan, dia sebut 50 kataan untuk ambil baju. Orang buat kerja panjang, orang buat dia nak suruh ambil baju tu je. Dia sebut panjang gitu. Jadi kalau saya maksudkan ke semua 50 kataan tu, gaduh amalan tu. Lebih baik dia popek, kita apa ambil baju bubuh. Dia pun senyap. Tu je maksud dia je. Dia sambil baju pun dah letup. Tapi jenis orang perempuan ni, dia cakap banyak. Cuma mujurlah masa mengorak dulu, kita hak cakap banyak. Dia diam je, betul kan? Masa mengorak orang perempuan diam kan. Tapi bila dah kita kahwin, kita pula diam, dia cakap banyak. Betul kan? Dan isteri saya tu dah ustazah tu, ngaji Azhar pula tu. Enggak, kalau orang perempuan biasa lagi teruk lah. Jadi biasa je tentu. Orang perempuan memang begitu. Jadi kita sabar dengan orang perempuan ni, dia bukan boleh sabar sehari, 2 hari. Tak boleh orang lelaki kata, penat lelaki aku sabar dengan kau 10 tahun je. Tak, bukan 10 tahun. Sampai mati.
mati. Mati kena sana. Sebab itulah mana-mana ayah yang ada 2 orang anak perempuan ataupun 3 orang, jika dia didik anak perempuan dan sabar dengan kerenah anak perempuannya itu sampai mati, boleh jadi sebab masuk syurga, tuan-tuan. Boleh jadi sebab masuk syurga. Sebab payah urus anak perempuan ni. Terlebih manja kan, kena tebuk kat orang. Terlebih garang kan, tak ada suami. Oh payah, tuan-tuan. Orang lelaki senang. Gilah sak jangan mati, cukup lah tu kan. Tak ada masalah, tuan-tuan. Jadi sebab itu perkataan istausu menunjuk kepada usaha yang fleksibel untuk mewujudkan kerukunan rumah tangga. Maka sebab itu tidak ada model rumah tangga yang fix dan statik. Kenapa? Kerana ada orang dia boleh hidup macam tu, tapi ada orang lain dia tak boleh hidup seperti yang dicadangkan. Tapi apa yang penting, orang itu adalah baik. Tuan-tuan, orang yang paling bahagia atas muka bumi di Malaysia ini yang kita dapat tengoknya ialah rancangan semanis kurma. Betul kan? Dia lah paling bahagia, yang ling ling tu kan, 2 orang tu. Dia lah bahagia. Jadi saya tidak menafikan 2 orang itu bahagia. Tapi rumah tangga saya tak macam rumah tangga dia. Tapi saya bahagia juga. Maka tuan-tuan tak boleh menafikan bahawa saya juga bahagia, dia juga bahagia. Dan rumah tangga Tuan Nazir kita juga bahagia, rumah tangga imam kita juga bahagia, rumah tangga tuan-tuan juga bahagia. Tapi bagaimana tuan-tuan mengemudi rumah tangga tuan-tuan, pastinya tidak sama dengan yang ling-ling, yang semanis kurma itu. Saya mungkin sepahit madu. Tak adalah, saya tak madu lagi. Mungkin saya semanis rambutan, begitu ya. Dia semanis kurma. Tak ada masalah. Tapi ada orang ingin tiru semanis kurma. Silakan. Silakan. Kita tak boleh nak marah kat dia sebab dia nak cari kebahagiaan. Tapi saya juga cari kebahagiaan. Tapi saya tak cari macam dia, kerana saya juga ustaz dan dia juga ustazah. Maka kamu carilah mengikut kamu, saya cari mengikut saya. Jadi dengan itu fahamlah saya bahawa apabila kita bercakap mengenai istiqamah, istiqamah ialah konsep, bukannya teknik. Jadi seolah-olah apa yang disebut pada faham istiqamah yang pertama tadi, yang ustaz-ustaz lain duk ajar dekat tuan-tuan tu, istiqamah pada faham ustaz itu ialah teknik. Jadi teknik ni ialah satu benda yang rigid, di mana bila buat begitu maka tak boleh lari dah, mesti buat begitu lah. Jadi jika tuan-tuan ingin memahami istiqamah pada makna teknik, silakan. Tapi saya memahami istiqamah pada makna konsep. Apa makna konsep? Konsep ialah suatu falsafah di mana di dalamnya ada pelbagai cara untuk mencapai matlamat falsafah itu. Maka itu dia panggil konsep. Maka sebab itu Syekh Muhammad Zarwak, apabila beliau mengulas mengenai kitab Hikam karya Imam Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari, kata Muhammad Zarwak, istiqamah ialah suatu makna laksana sebuah rumah yang mempunyai tangga tetapi tiada penghujung pada tangga. Maksudnya dia tidak boleh di-achieve secara mutlak. Sebaliknya yang penting dalam istiqamah itu ialah usaha untuk mencapai. Tidak ada manusia yang mampu untuk beristiqamah pada makna istiqamah 100%. Tapi yang ada ialah manusia yang berusaha untuk beristiqamah. Ada manusia yang berusaha untuk beristiqamah.
Maka sebab itu apa yang penting apabila kita bercakap mengenai istiqamah, ialah kita bertekad untuk jadi hamba Allah yang taat. Bagaimana kita nak taat? Terpulanglah pada kita, asalkan kita menjadi orang yang taat. Kenapa saya kata begitu? Kerana ada beberapa alasan. Alasan pertama, Tuan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau itu, iaitu kitab Hikam yang popular itu, kata Tuan Syekh, lamma alimal haqqu anna fika wujudal malali lawwana lakat ta'at, kata Allah, kata Tuan Syekh. Allah Ta'ala itu tahu bahawa dalam diri kita ini ada perangai boring dan jemu. Dia tahu kita ni ada boring, ada jemu. Maka Allah pelbagaikan jenis ibadat agar kita tidak jemu tapi masih jadi hambanya yang baik. Tak boleh ke Allah Ta'ala buat standard di mana sembahyang semua 4 rakaat? Boleh. Dia punya kan sembahyang tu. Tapi dia tak buat. Dia buat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Tak bolehkah dia buat puasa dalam bulan Ogos? Kutiba alaikumus siyana fi Agustus. Tak boleh kan? Boleh ke? Tapi kalau dia suruh puasa bulan Ogos, naiklah 31 hari puasa. Tapi Allah tak buat begitu. Dia buat puasa di bulan Ramadan. Bila puasa bulan Ramadan, maka puasa kita itu akan bertukar setiap tahun pada bulan-bulan Qamariyah, Asyamsiyah. Maka sebab itu kita pernah dengar slogan Depa Raya, iaitu Depa Bali dan Raya. Kita juga pernah dengar apa panggil Christmas Raya, iaitu kita sambut raya sama dengan Christmas. Kita pernah dengar Merdeka Raya, sebab kita beraya sama dengan merdeka. Kerana Allah Ta'ala tahu kalau dia tetapkan satu bulan yang tak bergerak, maka boring. Boring, jemu. Kita duduk di Malaysia ini tak terasa sangat pasal cuaca. Kalau tuan-tuan duduk dekat land-land, Greenland, Island, hak jenis land-land banyak tu, kena musim sejuk tuan-tuan, untung puasa. Sebab matahari keluar 3 jam. Alhamdulillah. Kena yang matahari duduk 16 jam tuan-tuan, kalau puasa semua hidup 16 jam murtad tuan-tuan. Bengong tuan-tuan. Kita duduk kat Malaysia ni 12 jam je. Maka sebab itu dalam agama kita, puasa tidak dikira bilangan hari. Puasa dikira nampak anak bulan. Orang Kelantan ramai je bila puasa dia ikut Malaysia. Sebab Malaysia lewat puasa dari Thailand. Tapi bila nak raya, dia balik Thailand sebab dia ada 2 IC. Thailand pun ada, Malaysia pun ada. Bila dia balik IC Thailand, raya dah lah. Maka tak ada ulama kata oh dosa. Tak ada. Buat je lah. Buat je. Ada orang kaya yang saya jumpa, dia bersahur di Kuala Lumpur sebab lambat siang. Tapi bila berbuka puasa, dia pergi main golf dekat Labuan. Cepat buka puasa. Pukul 6 suku, buka puasa dah. Tak ada siapa boleh kata, tak, puasa. Nak kata apa? Cuma kita tak ada duit duduk sebeg country home ni, duduk dia diam je lah. Tapi nak sebabnya tak ada masalah. Allah buat benda tu tuan-tuan. Dan kita tak boleh nak kata orang yang buat benda tu dia jahat. Tak, dia tak jahat. Dia baik. Cuma dia ada piti. Dia baik betul kan?
Kita tak ada piti, dia aja lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, Allah tahu bahawa kita ni manusia ada sifat jemu. Jadi oleh kerana kita ada sifat jemu, maka dia sengaja buat ibadat itu bervariasi. Ada macam-macam jenis. Jadi bila ada macam-macam jenis, kalau kita duduk buat satu je, boleh. Nanti kalau jemu, nak buat macam mana? Maka untuk mengelak dari jemu itulah, maka kita diberi pilihan untuk pilih mana yang kita nak buat. Itu alasan saya yang pertama. Alasan saya yang kedua, mari kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang paling baik lah. Tak ada dah orang paling baik lebih pada Rasulullah. Tapi Nabi itu sendiri pun tuan-tuan, bila dia beristighfar, kenapa ada 3 versi istighfar? Nabi istighfar tu ada 3 versi. Versi yang pertama, Nabi istighfar 100 kali saja. Versi yang kedua, Nabi istighfar 70 kali saja. Versi yang ketiga, Nabi istighfar 10 kali saja. Tengok mana? Kalau tuan-tuan kata istiqamah bermaksud kena istighfar 100 kali sehari, jangan kurang. Habis yang Nabi sendiri itu sekejap 100, sekejap 70, sekejap 10 tu. Nak kata je. Itu menunjukkan bahawa Nabi ajar kita bahawa kalau kamu nak kekal dengan yang 100, silakan. Tapi kamu jangan duk sindir jika orang tu sekejap 100, sekejap 70, sekejap 10. Sebab dia masih istighfar, cuma dia ada aral, tak sempat nak sempurnakan. Itu saja. Nabi dalam satu riwayat menceritakan dia ini suka berpuasa dengan puasa Daud. Betul kan? Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Itu Nabi suka sangat puasa macam itu. Tapi cuba tonton dengar hadis Aisyah. Apabila orang tanya Aisyah mengenai puasa Nabi, kata Aisyah, baginda sallallahu alaihi wasallam ini apabila dia berbuka, iaitu dia tak puasa, seolah-olah dia tak pernah puasa. Allah lama dia buka. Tapi bila dia puasa, seolah-olah dia tak pernah berbuka puasa. Dia puasa air. Pening kita. Tadi kata puasa sehari, buka sehari. Yang tadi puasa tak buka-buka. Yang tadi pula berbuka tak puasa-puasa. Apa semua tu maknanya tuan-tuan? Maknanya sengaja Nabi buat begitu supaya kita faham. Dalam nak jadi orang baik ini, tidak semua orang serupa. Ada orang yang mampu untuk berpuasa dengan begitu konsisten antara Senin kami, Isnin kami. Silakan tuan-tuan. Tapi ada orang tak mampu nak buat macam tu, tapi dia masih baik, cuma tak mampu nak buat hak puasa je. Saya ni tuan-tuan kurang puasa sikit sebab saya ada alasan. Masa ngaji pondok dulu, tiap-tiap hari puasa. Kerak puasa sebab tak ada duit nak makan. Maka puasa manjang. Jadi bila tua ni dah gaji besar sikit, hamba kurang dah puasa sebab baru nak makan. Jadi bila mari hari Senin di kami ada mocik-mocik hak jenis puasa Senin kami tu, dia tanya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Puasa tak hari ni?" Takut kita nak jawab tak puasa, sebab kalau kita kata tak, astagfirullah, dia astagfirullah kita. Allah berasa bersama kita ni kata tak puasa. Kita baik juga, cuma tak puasa je. Bukan jahat, baik. Cuma tak puasa je. Yang dia puasa tu bukan baik sangat pun sebab kecil mani.
Jangan duduk rigid sangat, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi baik, iaitu masuk syurga dengan puasa banyak, silakanlah. Tak ada siapa nak marah. Ada orang lain pula, dia nak masuk syurga kerana nak memperjuangkan umat Islam di Gaza. Silakan. Silakan. Ini mentang dah dia pergi Gaza, dia mari kat kita, oh ni penakut berlakon. Jangan kata gitu. Orang kata kita penakut, padahal dia minta derma dengan kita. Kalau kita tak ada, dia nak pergi Gaza macam mana? Kita aja bagi duit ke dia je. Jadi kalau awak nak pergi Gaza, pergilah. Tak ada siapa nak marahnya. Awak nak mati di Gaza, pergilah. Tapi awak jangan kata kami yang dudukkan trihome ni tak baik. Kami baik juga. Tapi cara country home lah. Jangan duduk orang begitu. Yang jadi masalah sekarang, tuan-tuan, orang-orang ni apabila dia buat baik, dia sangka siapa tak buat serupa dia, tak baik selalu. Tak boleh begitu. Awak buat benda baik, itu bagus. Tapi awak tak boleh suruh orang lain jadi baik macam awak. Yang penting orang lain tadi nak jadi baik. Tuan-tuan, bila saya bagi nasihat dekat artis, bila saya ceramah dekat artis, saya tak bagi artis itu berhenti jadi artis. Kenapa? Kalau artis tadi dia sudah berhenti jadi artis dan dia jadi ustaz, punah. Dia punah dengan kita punah, tuan-tuan. Jadi artis ni jangan jadi ustaz. Sebab bila artis maju, orang tak bagi mikrofon kat ustaz, orang bagi kat artis. Betul kan? Sebab artis comel. Misalnya AB Abadi datang, saya datang, mesti pengerusi kata ustaz cakap 10 minit je lah, bagi kat AB setengah jam. Betul tak? Sebab saya tak comel. Jadi saya akan cakap dekat artis, kamu jangan berhenti jadi artis. Kamu jadi artis lah. Saya jadi ustaz. Oh gitu. Tapi jadilah artis yang bawa orang masuk syurga. Kan? Dia atur kamu orang masuk syurga. Seperti mana saya jadi ustaz yang bawa orang masuk syurga. Tak ada masalah. Macam mana nak jadi artis orang masuk syurga? Jangan pakaian itu menjolok mata. Betul kan? Tapi artis lah. Sebab kalau saya berlakon, tuan-tuan tak nak tengok kelabu mata. Betul kan? Misalnya saya jadi watak utama Ombak Rindu, tuan-tuan dengar saja. Tak asu. Jadi saya tak boleh jadi artis. Saya jadi ustaz je. Cuba bayangkan pelakon utama Ombak Rindu tu mari masjid kuliah maghrib, kuliah subuh. Banyak tak betul dari betul kan? Saya awak jadi artis, saya jadi ustaz. Tapi awak juga baik, saya juga baik. Jadi tak baik. Contoh, bila kita pergi dekat orang main bola, kita jangan suruh orang main bola pencing dari bola. Jangan. Mainnya bola. Sebab kalau suruh ustaz main bola, 2 kali lari, sepuk. Lawan Thailand bukan 2-0, 22-0. Kalau ustaz main bola. Tak payah awak main bola. Cuma bagaimana awak main bola itu menjadikan orang tadi boleh jadi baik. Bila masuk gol, jangan duk koyok baju. Allahu Akbar. Sudah, tak boleh ke? Jadi ya baiknya. Awak tak suruh. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, yang jadi masalah pada hari ini ialah orang-orang yang datang ke masjid ni apabila dia baik, dia suruh orang lain baik macam dia. Tak boleh, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun, tuan-tuan, kenapa dia kata sahabat-sahabat dia yang bilangannya 10,000 orang itu seperti bintang? Nabi kata, ashabi kan nujum bi ayyihi muhtadaitum iktadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Siapa saja yang kamu contohi, kamu akan dapat petunjuk. Dia sebut siapa saja. Bermaksud
Kita boleh pilih siapa saja di kalangan para sahabat itu yang sesuai dengan diri kita, jadikan mereka ikon untuk kita masuk syurga. Kalau tuan-tuan minat politik, maka tirulah Saidina Umar, sebab dia orang politik. Tapi kalau tuan-tuan minat sembahyang, jangan tiru Saidina Umar, sebab Saidina Umar tak sembahyang banyak. Kena tiru Salman Al-Farisi. Kalau tuan-tuan minat jadi ahli akademik, baca buku banyak, jangan tiru Salman, jangan tiru Umar, tiru Abu Hurairah. Jadi saya ni dalam golongan Abu Hurairah lah. Jadi kalau tuan-tuan pergi demo bersempak, jangan balik astagfirullahalazim, tak pergi langsung demo. Jangan astagfirullah kat saya. Saya baik juga, tapi macam Abu Hurairah. Awak baik juga, tapi macam Omar. Kan sedap sikit bunyi. Ni baik like Omar. Kan? Saya baik macam Abu Hurairah. Kalau tuan-tuan tak nak baca buku, tuan-tuan tak nak pergi demo, tapi suka meniaga, masuk syurga macam Abdul Rahman bin Auf. Kena banyak ulur duit kat orang ni, banyak masuk duk diam. Tak baguslah banyak ngulur duit itu. Banyak sikit ngulur duit itu, masuk syurga juga. Tapi baik macam Abdul Rahman lah. Macam Abdul Rahman. Jadi tuan-tuan, itu yang saya faham pada makna istiqamah. Iaitu ianya lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa nak berzikir. Maka kita berzikir. Berzikir. Lepas tu sampai satu saat kita rasa jemu dah zikir. Lalu apa? Maka kita tukar pula dengan baca Quran. Kita masih orang baik, cuma tidak zikir dengan sebut benda tu, tapi masih baca Quran. Kita baca-baca Quran dah lama dah, maka kita fikir nak buat baik di luar masjid pula. Ada orang selalu sindir saya, tuan-tuan, bila lepas kuliah maghrib saya terus balik. Ada 2-3 jemaah dia pegang tangan saya, dia kata, "Ustaz nak pergi ke mana laju-laju ni?" Maksudnya lepas sembahyang balik. Cuba kat lewat sikit balik macam kami ni. Dia berasa dia baik sebab dia mari masjid awal balik lewat. Bila dia tengok ustaz mari lewat balik awal ni, dia kata tak baik. Jadi saya pun berhentilah sekejap. Haji cakap apa tadi? Ustaz tak dengar. Yalah, ustaz ni mari lewat balik awal. Tengok macam kami ni, mari awal balik lewat. Cuba kat lambat-lambat sikit balik masjid. Saya pun tanya dia, bila Haji mari masjid? Lah, saya dah setahun dah mari masjid, pencing ni mari. Saya gelap. Haji baru mari setahun, marilah awal sikit. Sebab baru ni je mari masjid. Ambo 20 tahun dah mari masjid ni. Ngaji pondok lama dah. Duk sibuk dengan orang. Jadi masalahnya, dia baru mari masjid, marilah awal sikit, balik lewat sikit. Sebelum ni mau duk pergi disco. Wah. Tapi jangan duk kata kau orang yang balik awal tu tak baik. Ambo lama dah sembahyang tasbih. Ini baru sembahyang 2 rakaat bising. Buat dah dulu boleh 2 rakaat. Aku sembahyang lama. Jangan duk tuduh orang, tuan-tuan. Ini bila bergambayar sikit berasa baik sangat. Jangan buat begitu. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan. Tapi jangan duk sindir orang. Saya ramai je kawan-kawan yang dari Kelantan tu kuat patipah. Bila nak demo dekat Bersih, dia mari rumah saya. Sebab jimat kos hotel. Mari ya. Dah dia kawan, tak apalah, kita bagi makan. Makan malam lepas, makan pagi lepas, lepas balik demo mandi rumah saya, makan pula lepas. Tapi bila dia pergi demo, dia sindir saya. Ni tali baru kerajaan ni, tak pergi demo. Kau memakai rumah aku tu gebelia. Allah quwwata illa billah. Okey lah, aku dah jamu memakai, cuma aku tak pergi je. Mau nak pergi. Itulah dia masalah orang kita sekarang. Bila dia buat satu benda, orang tak buat supaya dia dah kata kita tak baik selalu. Awak nak jadi baik dengan cara itu, buatlah. Tak ada marahnya. Kita tak marah pun.
Dan kita sokong. Cuma tak seperti melaut pada demo tu. Sokong tu. Bagi makan, bagi minum tu sokong dah tu. Lepas tu bila awak pergi, kita tolong doa, selamatkanlah pulang, jangan kena tangkap. Cuma kita tak pergi je. Pergi. Tuan-tuan, bila tuan-tuan faham begitu, tuan-tuan, maka kita akan aman damai. Kita takkan sindir orang, kita takkan prejudis dengan orang, dan kita sendiri pun berusaha nak jadi baik dalam lingkungan kita. Orang pencen, tuan-tuan, tak sama keadaan dia. Ada orang pencen yang ada isteri. Lain mari masjid, kita tengok baju dia bergosok je sebab bini tolong gosok. Ada orang pencen, bini mati. Itu yang baju keduk 1000 tu. Tapi dia baik, tuan-tuan, cumanya tak ada bini. Nak apa? Ada orang pencen, gatal, bini lagi, kok muda. Itu tak mari masjid lagi tu. Jadi orang ni macam-macam, tuan-tuan. Kita nak suruh semua orang macam kita, tak boleh, tuan-tuan. Maka termasuklah pakaian ustaz. Ada beberapa surau dekat Kuala Lumpur tu, dia buat surat petition supaya saya diberhentikan dari kuliah. Sebabnya dia kata dia tak pernah tengok ustaz yang tak pakai jubah dengan serban, melainkan ustaz ni seorang. Dia kata saya, sebab saya pakai sokok dengan baju Melayu. Dia kata jemaah sekarang semua dah pakai serban, pakai jubah. Ustaz seorang duk pakai sokok, orang tak say dah ke UMNO. Dia duk nampak sokok tu UMNO. Tak kena, tuan-tuan, macam tu. Tuan-tuan nak pakai serban, pakailah. Apa tak pernah seperli pun orang pakai serban. Tuan-tuan nak pakai jubah, pakailah. Apa tak pernah sindir pun orang pakai jubah. Kerana jubah dan serban itu pakaian Rasulullah. Tapi jangan duk kata saya pakai sokok, saya tak baik. Saya baik, tuan-tuan. Cuma muka hamba ni besar. Kalau pakai serban nampak SpongeBob. Apa pakai sokok, comel sikit. Tu, sebab apa nak marah saya ni? Apa salah saya ni? Hanya pakai sokok je ke? Ustaz lain tu ikut dia lah. Itu dia. Saya tak marah. Saya tak pernah sindir ustaz lain. Ikut dia. Tapi cubalah hormat kat saya juga. Betul kan? Hormatlah kat saya. Jadi bila kita hormat tu maksudnya buat. Kita buat juga. Jadi itu yang saya faham makna istiqamah. Istiqamah bermaksud kita berusaha nak jadi orang baik. Macam mana nak jadi orang baik? Maka kita banyak cara. Ada orang dia rigid dengan satu cara je. Tak apalah, saya tak kisah pun. Tapi bila kita kadang cara tu, maka awak juga tak boleh nak kata kita tak baik. Kita baik. Mungkin iman kita tidaklah sehebat iman dia. Okeylah, tak apa. Tapi begitu. Misalnya sekarang, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar ceramah Ustaz Nuruddin Al-Banjari, dia tak bagi ni duduk macam ni. Dia akan suruh duduk rapat-rapat. Maka saya tak marah, itu betul. Tapi bagi saya tak kisah tuan-tuan berlunjut, nyanda apa. Sebab saya tahu orang tua cepat lenguh. Tak kisah, saya tak marah apa. Sebab kuliah subuh Ustaz Faisal, kuliah subuh santai-santai. Jadi berarti yang Ustaz Nuruddin tu baik. Tapi jangan kata Ustaz Faisal tak baik. Baik juga. Jadi bagi tuan-tuan yang ikut kelas Ustaz Nuruddin, berasa kalau payahnya nak belunjuk pun tak boleh. Maka tuan-tuan akan tunggulah bila Ustaz Faisal mari boleh belunjuk. Betul tak? Akan lega sikit. Yang pentingnya mari. Yang penting mari. Sebab tu abang tak marah tuan-tuan belunjuk. Sebab abang tahu tua berlaku. Sebab tu tengok cari dinding berlaku. Tua dah tu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, istiqamah yang kita maksudkan di sini, kita lebih anjar, lebih fleksibel. Yang penting kita dah mari sembahyang subuh berjemaah. Baik tu. Untuk mengisi waktu cuti, kita ada kuliah subuh. Jadi pihak masjid ada kala dia panggil ustaz yang garang. Maka tuan-tuan pun ayo. Tapi tuan-tuan pasti akan tunggu bila hari Ahad ketiga mari ustaz tu dia santai sikit. Okeylah, ada kala rasa gerung. Ada kala rasa santai-santai je. Jadi itu okeylah tuan-tuan nak macam mana? Tuan-tuan nak saya garang boleh je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa-apa mari sini. Boleh je begitu pun. Tapi kesianlah kat tuan-tuan.
Akhirnya tuan-tuan pun bangun balik, rugi tak dengar kuliah subuh. Jadi lebih baik tunggu kuliah subuh Ustaz Faisal lah, dia santai-santai begitu. Saya tengok kat belakang tu ada 2 orang, tadi dia macam tak nak dengar, lepas tu dia jenguk, lama-lama dengar juga, betul kan? Santai je lah. Jadi nak sungguhnya tuan-tuan, itu dia panggil istiqamah. Dan saya janji dekat tuan-tuan pukul 7 suku, tuan-tuan setuju dengan saya, betul tak? Anda setuju dah tu. Jadi itulah makna baru kepada istiqamah. Tapi saya tak kata yang ustaz-ustaz lain kata tu tak betul. Itu salah satu maknanya. Kalau tuan-tuan nak pilih istiqamah dengan makna itu, silakan. Tapi saya mengemukakan satu makna baru yang lebih fleksibel sedikit, di mana kita juga jadi orang baik, cuma cara nak jadi baik tu dia bermacam-macam. Maka sebab itulah saya sebut dekat tuan-tuan, Nabi beritahu kat kita ada 80 cara masuk syurga. Apa makna 80 tu? Kita boleh pilih lah. Ada kala kita buat yang ni, bila dah kita rasa jemu yang tu, kita pergi buat yang lain pula. Tapi dalam usaha untuk jadi orang baik. Jadi setakat itu dulu bicara saya pada pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah SWT. Bila saya kutuk saya sikit lebih kurang tu, tuan-tuan janganlah kutuk saya balik. Saya tak adalah sejahat itu, cuma buat contoh kat saya tu tak ada siapa nak sama. Jadi itu saja untuk memahami konsep-konsep yang kita bincangkan. Apa yang baik daripada Allah, bila saya bergurau saya minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.